Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan apa khabar pada semua? Hari ini adalah sesi kali pertama, sesi podcast. Orang ada podcast, saya pun nak ada podcast. Tapi hari ini saudara, kali pertama saya akan bersama dan rasa sangat bertuah dengan seorang yang sangat dikenali dan tidak asing lagi dalam dunia politik Malaysia. Bersama dengan kita hari ini seorang tokoh yang bernama Tan Sri Rahim Tambijik. Dengan saya persilakan, saya sangat gembira petang ini. Tan Sri Rahim, apa khabar? Khabar, terima kasih Cik Wat menjemput saya ke sini, beri peluang untuk bersama-sama dalam podcast ini. Terima kasih banyak. Saudara, tempoh masa 1 jam. Tapi oleh kerana ni saya rasa ni silap-silap makan 1 jam lebih ni, kena balingan penerbit kita ini. Tapi tajuk-tajuk Tan Sri, petang ini bila dapat Tan Sri saya rasa sangat bertuah. Sesi podcast saya yang pertama. Pertama sekali bersama dengan Tan Sri ini kita nak gali satu fakta. Saya masuk politik umur muda 20 tahun. Kan? Itu pun kerana aksiden, suasana reformasi dan sebagainya. Tapi dalam Malaysia ini kita lihat tak ramai tokoh-tokoh muda pada satu ketika dulu. Namun di dalam UMNO itu sendiri naik tokoh muda yang sangat berjaya. Tan Sri Rahim Tambijik, kalau tak salah saya, faktanya umur 32 tahun sudah menjadi Ketua Menteri Negeri Melaka. Bukan itu saja, watak penting ini telah mengubah Negeri Melaka daripada sunyi sepi kepada satu lokasi pelancongan dunia. Soalan pertama kita, bagaimana boleh pada umur 32 tahun menjadi Ketua Menteri yang berjaya? Resepi dan permulaan kejayaan itu. Terima kasih Cikgu Bat. Saya suka menyatakan bahawa agak latar belakang keluarga saya jugalah orang politik. Ayah saya sendiri, Datuk Tambijik Karim, adalah Exco Negeri Melaka dan dalam satu Exco dengan Ketua Menterinya Tuan Ghaffar Babar lah. Jadi saya lagi kecil masa sekolah pun suka ikut dia pergi majlis-majlis politik ini. Agaknya dah termasuk sikit agak darah saya ni, darah politik lah. Jadi saya memang sebagaimana disebut oleh Cikgu Bat tadi, bahawa antara pemimpin muda pada ketika itu yang telah didedahkan kepada kepimpinan negara. Pada masa umur saya 28, saya telah menjadi ahli parlimen dan setiausaha parlimen. Kemudian pada umur 28 menjadi timbalan menteri dalam negeri. Kemudian pada macam disebutkan juga pada tahun 32 telah menjadi Ketua Menteri Melaka. Saya rasa ini adalah kerana pertama, adanya satu kepimpinan yang berwawasan di negara kita pada masa itu yang melihat generasi muda ini patut diberi peluang, patut diberi pendedahan, patut diberi latihan untuk menerajui negara kita pada peringkat-peringkat yang tertentu. Agak saya bernasib baik pada masa itu dalam masa kepimpinan Tun Hussein On dan juga kemudian Tun Dr. Mahathir. Dia melihat saya sebagai agak seorang yang ada potensi agaknya lah, ada sikit kewibawaan. Maka saya telah pun dipilih pada umur 28 sebagai ahli parlimen dan setiausaha parlimen. Kemudian timbalan menteri pada umur 28 dan pada umur 32 saya menjadi Ketua Menteri. Alhamdulillah saya telah dapat sebagai generasi muda memainkan peranan saya yang berkesan dan diberi kepercayaan oleh pucuk pimpinan dalam setiap posisi yang saya pegang itu, baik sebagai ahli parlimen, sebagai setiausaha parlimen, sebagai timbalan menteri dan sebagai Ketua Menteri Negeri Melaka. Jadi bila kita jadi pemimpin ni, kita mesti ada wawasan ke depan. Bila diberi peluang, kita nak lihat apa yang kita boleh buat untuk rakyat, bukan untuk diri kita. Jadi bila saya jadi Ketua Menteri ni, Cikgu Bat, Tuan Mahathir kata, change Melaka. Ubahkan Melaka. Saya duduk termenung macam mana nak ubah, nak cari satu blue ocean factor yang boleh buat satu economic push kepada Melaka.
Saya tinjau yang negeri lain tak ada tapi Melaka ada, ialah peninggalan sejarah. Saya rasa ini harus diperkasakan. Sebabnya sejarah adalah akar umbi menimbulkan rasa kasih, sayang dan cinta kepada negara, kepada bangsa dan kepada agama, atau kita panggil patriotism. Jadi saya fikir pada masa itu kalau kita dapat memperhebatkan sejarah kita, kita akan dapat memperhebatkan perjuangan rakyat untuk memastikan negara ini menuju ke arah kemakmuran, kecemerlangan dan kebanggaan setiap rakyat. Kata kuncinya sejarah. Saya masih ingat lagi kalau orang Melaka bersejarah itu founding dia ialah ketua menterinya ialah Tan Sri Rahim sendiri pada ketika itu. Tapi itu bukan soalan dia. Yang saya nak gali yang kedua ni ialah berkenaan dengan tim wawasan. Sebaik sahaja kejayaan menukar wajah negeri Melaka dan sebagainya, Tan Sri dilihat sebagai rising star dalam politik. Dan sudah tentu Tan Sri merupakan orang paling penting di sebelah Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu. Bagaimana dilihat memancar dan membentuk tim wawasan. Dan sejauh mana kebenaran pada ketika itu. Ini sangat spesifik ni kan. Apabila tim wawasan itu muncul dan endorsement oleh Tun Dr. Mahathir mengarahkan Anwar Ibrahim untuk membentuk tim wawasan sehingga Tan Sri sendiri mengikut Anwar Ibrahim itu, saya percaya juga merupakan kerana arahan yang Tun Mahathir keluarkan pada ketika itu. Saya persilakan Tan Sri. Ya, memang betul pada masa itu Anwar menubuhkan tim wawasan ini dalam dalam UMNO lah. Tim wawasan ni kononnya tujuannya adalah bagi mendedahkan seterusnya pemimpin-pemimpin muda ke depan pada tahap kepimpinan yang lebih tinggi dan seterusnya mengambil alih kepimpinan negara. Dan kita diberitahu, saya yang jadi tuako dalam tim wawasan ni, Anwar, saya, Najib, Mohyuddin, Mat Taib, diyakinkan oleh Anwar bahawa inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh Presiden Parti pada masa itulah. Jadi bila kita dengar Presiden Parti memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi, yang solid, yang jitu, kita bekerja dengan kuat. Semua daripada kita. Untuk meyakinkan orang lain, pilihlah pemimpin-pemimpin muda ini di dalam tim wawasan. Dan kita bergerak ke sana ke sini dari Perlis sampai ke Sabah. Kita turun ke bawah, jumpa setiap orang. Dan kerana adanya sokongan yang padu dan jitu daripada Presiden UMNO, iaitu Tun Mahathir, maka dapat sokongan yang baik. Setiap negeri memberi sokongan yang baik. Okey. Tim wawasan ni, pertembungan yang penting juga dalam tim wawasan ni pada ketika itu ialah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim berdepan dalam pemilihan UMNO dengan Tun Ghaffar Baber. Ini antara peristiwa penting negara pada ketika itu, kan? Dilihat seluruh negara digambarkan pada ketika itu. Kita percaya, kalau saya menelusuri balik buku-buku tulisan politik pada ketika itu juga, bukan yang selepas itu tapi pada yang ditulis pada ketika itu, kita percaya bahawa Tun Dr. Mahathir endorse dan malah ada setengah-setengah golongan percaya Tun Dr. Mahathir mengarahkan Anwar Ibrahim untuk melawan Tun Ghaffar Baber. Ini sedikit saya tertanya kerana beberapa kali krisis ketika pemerintahan Tun Dr. Mahathir, Tun Sri Dr. Mahathir lah pada ketika itu, Tun Ghaffar Baber merupakan jalan keluarnya, termasuk krisis-krisis perlembagaan dan sebagainya. Adakah semudah itu Tun Dr. Mahathir menyingkirkan Tun Ghaffar dengan nak memilih Anwar Ibrahim? Kadang-kadang saya sebagai generasi muda tak muda lah, 40 lebih dah kan. Tetapi yang masih muda lah. Tidak berada di pentas politik pada ketika itu, kita tertanya-tanya persoalan itu. Ni kita nak gali sedikit bab yang tu. Ya, terima kasih soalan yang strategik inilah. Sebenarnya saya melihat rupanya gagasan tim wawasan ini sebenarnya satu pembohongan yang besar. Kerana bila saya dalam perjalanan dah nak sampai ke tahap macam 2/3 daripada perjalanan perjuangan kempen kita ini,
saya dipanggil oleh Tun Daim untuk berjumpa dengan Perdana Menteri pada masa itu, Datuk Seri Mahathir. Dan saya amat terperanjat apabila berjumpa dengan Presiden UMNO ini. Presiden UMNO meminta saya dan ahli-ahli yang lain daripada UNWA, iaitu Najib Muhyiddin dan juga Mak Taib, membuat U-turn untuk menyokong Tun Ghaffar. Dan saya dalam terperanjat itu saya beritahu Tun, selama ini dalam setiap meeting, dalam setiap perjumpaan, dalam setiap interaksi kita dengan UNWA, kita dikatakan Tun solid G2 menyokong tim bawasan ni. Mahathir kata tidak, saya dah nasihatkan UNWA. Saya tidak akan. Saya dah nasihatkan UNWA supaya saya tidak akan Tun tu satu term saja lagi. Kerana ada masalah yang saya tak boleh selesaikan, Tun saja yang boleh selesaikan. Tun Ghaffar maksud Tun Ghaffar maksud itu. Ya. Maknanya Cik Ghaffar lah masa Cik itu. Ghaffar pada ketika itu. Jadi saya pun termenung lama. Selama ni kita telah pun macam kena indoktrinasi bahawa tim wawasan ini tidak direstui sama sekali. Dan Anwar pernah membayangkan bahawa Tun Mahathir ataupun Presiden UMNO menyatakan bahawa Tun Ghaffar ini kerana tidak ada cukup pendidikan ini, dia mesti disingkirkan daripada UMNO. Jadi kedua-dua ni satu pembohongan. Bila saya bertemu dengan Dr. Mahathir dan saya tahu perkara ini, jadi saya pun lihat makna tim wawasan itu telah bermula atas asas pembohongan.